Dua kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini. Perkembangan mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam itu dinyatakan melalui siaran akhbar Kementerian Kesihatan hari ini. Menurut siaran akhbar tersebut, tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatat dengan jumlah keseluruhan jangkitan 144 kes, manakala kes yang sembuh seramai 139 orang. 458 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini. Sejak Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori ialah 4,900 orang. Jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dilaksanakan dalam tempoh 24 jam ialah sebanyak 274 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 51,377 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Bazar Thailand yang diadakan selama 3 hari dihasrat dapat meningkatkan hubungan penduduk dan rakyat negara Brunei Darussalam dengan Thailand. Sehubungan itu, Majlis Perasmian Bazar berkenaan diadakan petang tadi di Pusat Membeli Pelah One City. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terdahulu, Puan Yang Terutama Wan Thani Viputwongsakorn, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapan alu-aluannya antara lain menjelaskan bazar berkenaan mengamalkan norma baharu semasa pandemik dengan mengambil pendekatan penjarakan sosial dan mematuhi garis panduan yang disarankan Kementerian Kesihatan. 22 pengusaha Thailand di negara ini mengambil bahagian dalam bazar yang dianjurkan oleh pihak Kedutaan Thailand. Bazar dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sebanyak 506 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dari bulan Januari hingga Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 6 yang mengakibatkan kehilangan nyawa didapati pemandu atau penumpang yang terkorban tidak memakai tali pinggang keselamatan semasa kejadian berlaku. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan yang mana pada tahun 2018 mencatatkan sebanyak 633 kes dan 586 kes pada tahun lalu. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa sidang media review pertengahan tahun Majlis Keselamatan Kebangsaan Jalan Raya MKKJR pagi tadi. MKKJR melalui kumpulan tindakan media dan pemberigaan KTMP berusaha meningkatkan pemberdayaan pemanduan berhemah dan juga kesedaran mengenai keselamatan jalan raya secara keseluruhan. Dalam pada itu, Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi bersama Kumpulan Tindakan Media MKKJR mengongsikan beberapa inisiatif dan aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan oleh MKKJR, antaranya kurikulum sekolah, kempen-kempen, pertandingan menulis storyboard bagi road safety game, road safety pledging dan peraduan pembuatan video keselamatan jalan raya. Pertama, pemberitaan yang berterusan dalam media massa, sama ada melalui televisyen dan radio. Kedua, pemberitaan melalui media sosial ataupun laman Instagram, di mana Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya mempunyai laman sosial sendiri, laman Instagramnya sendiri. Kita sentiasa mengingati orang ramai, orang awam untuk meningkatkan sikap keselamatan ataupun safety habit. Ketiga, kaunter-kaunter kerajaan seperti di Jabatan Pengangkutan Darat dan Jabatan Perkhidmatan Pos, di mana video-video keselamatan dipasang dan dimainkan. Inisiatif ini juga dirancang untuk didaratkan, untuk disiarkan di pawagam-pawagam di seluruh negara. Terdahulu, Pengiran Haji Abdul Salam bin Pengiran Haji Abdul Ghani, Penguasa Kanan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei menjelaskan mengenai statistik yang dikeluarkan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei mendapati kawasan Lebuh Raya Muara Tutong antara kawasan yang tertinggi dilaporkan.
Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei, banyakkan kes jalan raya yang dilaporkan setengah tahun bagi tahun 2020, kawasan yang tertinggi adalah di kawasan Labur Raya, khususnya di Labur Raya Muara Tutung. Ini berkemungkinan faktor kelajuan yang menjadi salah satu punca di dalam statistik ini. Hasil dari siasatan pihak Pasukan Polis Diraja Brunei, kebanyakan daripada kemalangan yang berlaku adalah berpunca daripada sikap pemanduan yang cuai semasa memandu di atas jalan raya. Sementara itu, Awang Haji Razali bin Haji Saidon, pengarah pengangkutan darat menyatakan hasil tangkapan melalui rondaan penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Darat JPD dan juga aduan yang diterima daripada orang awam melalui talian Darussalam. Pada tahun 2019, jumlah pesalah yang dicatat di dalam rekod Jabatan Pengangkutan Darat ialah bagi sepanjang separuh tahun pertama ialah 97, dan pesalah bagi tahun 2020 bagi separuh tahun pertama tahun 2020 adalah 151 orang. Aduan daripada orang ramai yang diterima pada tahun 2019 ialah 400, dan bagi tahun 2020 separuh tahun pertama ialah 175. Yang berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Duta MKKJR menekankan sebagai pengguna jalan raya adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memdayakan tabiat keselamatan semasa memandu, di samping memastikan kenderaan sentiasa dalam keadaan yang baik bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Juga dengan usaha-usaha pemberigaan kita ni, social responsibility atau tanggungjawab sosial daripada masyarakat sudah mulai nampak kesedaran di sana dengan road safety pledging. Kita ada melihat juga penglibatan kanak-kanak, malah keluarga juga dari segi kurikulum sekolah, dari social media, pertandingan video-video dan lain-lain. Malah apa yang perlu ditekankan di sini adalah social responsibility itu terutama sekali penggunaan kereta peribadi. Gunakanlah tali pinggang keselamatan, patuhilah peraturan-peraturan di jalan raya itu. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi sifat dan akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi diri daripada sifat-sifat mazmumah. Ikuti perinciannya seketika nanti, teruskan bersama kami. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi sifat dan akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sifat sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Sifat-sifat tersebut sepatutnya menjadi pakaian umat Islam jika mereka mahu berjaya dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Justru kita hendaklah mengamalkan sifat-sifat ini di dalam kehidupan seharian dan menjauhi diri daripada sifat-sifat mazmumah seperti bercakap bohong, berbuat khianat, mungkir janji. Ini kerana sifat-sifat tersebut adalah ciri-ciri orang munafik. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk menjauhi sifat nifak. Dalam khutbah juga menekankan orang munafik adalah orang yang berpura-pura beriman sedangkan hati mereka tetap kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menggolongkan munafik kepada dua golongan, iaitu munafik i'tiqadi dari segi akidah dan i'tiqad dan munafik amali dari segi perbuatan dan amalan. Rahmati Allah, sifat munafik itu adalah satu perbuatan dosa dan berbahaya. Antara bahaya dan kesan buruk sifat nifak yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ialah: pertama, boleh menimbulkan permusuhan dan persengketaan. Kedua, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mendapat balasan azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tergolong dalam kalangan orang yang menipu Allah Subhanahu wa taala. Kelima, ditempatkan ke dalam neraka al-wahiyah, iaitu neraka yang paling bawah.
Selain itu, antara punca utama seseorang itu menjadi munafik ialah kerana tidak memiliki iman yang teguh, hidupnya dipengaruhi oleh hawa nafsu, banyak melakukan maksiat dan dosa besar, jahil tentang ajaran agama Islam dan tidak mensyukuri nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, terdapat doa yang boleh kita amalkan bagi menghindari dan mengelakkan diri daripada bersifat nifak. Usaha ke arah menangani gejala sosial dalam kalangan belia, Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Imarah dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung Daerah Tutong mengadakan program Qiyamul Lail bagi belia masjid di daerah berkenaan. Program selama 2 hari ini disertai oleh 50 belia masjid dari daerah Tutong. Antara pengisian program ialah membaca surah Yasin dan tahlil dan ceramah bermotivasi bertajuk Belia Sihat dan Penyayang Tanpa Gejala Sosial. Para peserta program juga menyertai sembahyang fardu subuh berjemaah dan membaca surah Al-Waqiah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Program diteruskan dengan kempen kebersihan. Tujuannya mengadakan program Qiyamul Lail ini ialah untuk menggalakkan belia-belia masjid untuk pergi ke masjid dan salah satunya juga untuk mengeratkan silaturahim di kalangan belia dan untuk menjadikan aktiviti-aktiviti masjid ini kepada belia-belia agar mereka sentiasa memberikan kerjasama kepada pegawai-pegawai masjid dan juga ahli-ahli jawatankuasa masjid. Dengan adanya program Qiyamul Lail ini nanti mudah-mudahan apa yang Ketani inginkan kepada belia-belia masjid kita, terutama di belia masjid daerah Tutong, agar mereka ada kesedaran dan pengajaran melalui program Qiyamul Lail ini. So alhamdulillah dengan Qiyam macam mana ni, kira ia dibukakan ada serendah umur 8 tahun yang ikut program ini. Jadinya ia satu aktiviti yang baguslah supaya dorang ini muda-muda sudah tahu yang ada Qiyam ini. Program yang serupa juga akan diadakan di 3 daerah lain iaitu di daerah Brunei dan Muara. Program diadakan di Masjid Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Kampung Bolkiah pada 3 dan 4 September. Di daerah Belait diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara, Kampung Pandan pada 10 dan 11 September. Manakala pada 19 dan 20 September diadakan di Masjid Kampung Belais, daerah Temburong. Mini Karnival Perikanan yang sedang diadakan di Pasar Neka, Pekan Muara berdekatan Kompleks Pendaratan Ikan Muara mendapat sambutan yang menggalakkan. Orang berpeluang mendapatkan ikan-ikan segar dengan harga yang berpatutan. Karnival selama 3 hari diadakan bermula hari ini merupakan salah satu usaha Jabatan Perikanan untuk menggalakkan penglibatan para pengusaha perikanan tempatan dalam membantu mengetengahkan dan memasarkan pelbagai hasil produk laut kepada orang ramai. Karnival ini juga yang pertama diadakan pada tahun ini dan dianjurkan oleh Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama pengusaha-pengusaha industri perikanan. 5 pengusaha tempatan dari sektor penangkapan ikan, 1 pengusaha tempatan dari sektor aquakultur dan 13 pengusaha tempatan dari sektor pemprosesan makanan laut menyertainya. Mini Karnival ini dibukakan kepada orang ramai sehingga Ahad ini bermula dari pukul 8 pagi hingga 5 petang.